أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan keizinan daripada Allah Ta'ala untuk kita dapat meneruskan kuliah kita untuk sesi yang kedua pada petang ini dengan mengambil faedah daripada buku yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid yang diambil daripada kompilasi fatwa dari Risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala, yang mana kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang besar sekali faedah yang menjelaskan tentang terkait iaitu perkara yang menjadi wajib bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya, beramal dengannya dan mengajak manusia kepadanya, iaitu At-Tauhid ataupun Akidah. Jadi tauhid adalah merupakan pokok segala kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin di dunia, manakala syirik adalah pokok segala kerosakan yang mengakibatkan kerugian di negeri akhirat. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, aslus salahi at-tauhid wal iman wa aslul fasad asyirku wal kufru. Pokok kebaikan adalah tauhid dan iman, adapun pokok kerosakan adalah syirik dan kekufuran. InsyaAllah, ya, dengan mempelajari kitab ini dan kandungan yang disusun di dalam kitab ini mulai daripada bab yang pertama iaitu pengertian ilmu tauhid dan diakhiri dengan bab yang ke-12 fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman, maka kita akan memiliki ilmu yang benar, ilmu yang sahih, terang, jelas, selamat, kerana ianya diambil daripada dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang berjalan di atas manhaj salaf. Dan kita masih berada pada bab yang ke-11 iaitu aktiviti manusia yang berpotensi jatuh pada kesyirikan, yang mana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab ini, Syekh rahimullah menjelaskan secara panjang lebar, secara meluas terperinci dengan mendatangkan 28 bentuk aktiviti yang dilakukan oleh seorang hamba, boleh membawanya kepada tauhid atau mengeluarkannya daripada tauhid. Dan kita masih berada pada aktiviti iaitu penjelasan aktiviti yang ke-27 daripada 28 aktiviti ataupun amalan ataupun perbuatan seorang hamba, iaitu bersumpah. Ia muka surat 522. Dan alhamdulillah, pada sesi sebelum ini, sesi pertama dalam menjelaskan tentang aktiviti yang ke-27 ini iaitu bersumpah, kita telah selesai menjelaskan separuh daripadanya, dan kita berhenti pada subtajuk iaitu wajibnya membenarkan sumpah atas nama Allah Ta'ala, iaitu pada muka surat 528.
Yang mana sebelum ini telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah tentang apa makna sumpah ataupun definisi dari segi bahasa dan istilah, syarat sahnya sumpah yang syar'i, ya, kesyirikan ketika bersumpah, dan macam-macam bersumpah atas nama Allah Ta'ala, bentuk-bentuk atau jenisnya, kategori. Ya, dan sekarang kita masuk pada subtajuk seterusnya, wajibnya membenarkan sumpah atas nama Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, bersumpah itu hanya boleh dilakukan dengan mengatasnamakan nama-nama Allah, mana-mana nama-nama Allah, ataupun mana-mana sifat-sifat Allah Ta'ala, dan juga kalam Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Adapun selain daripada itu, maka terlarang, hukumnya adalah berdosa besar, bahkan boleh membawa kesyirikan. Ya, setelah disertakan dengan beberapa dalil sebelum ini, ya, iaitu larangan jangan bersumpah dengan selain Allah. Kerana bersumpah selain Allah itu adalah perkara yang dilarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billah wala tahlifu illa wa antum salihun. Janganlah kamu bersumpah dengan bapa-bapa kamu, ibu-ibu kamu, dan tandingan-tandingan yang lain. Janganlah kamu bersumpah kecuali kepada Allah, dan janganlah kamu bersumpah kecuali kamu bersumpah dengan benar. Ya, jadi ini adalah larangan Nabi SAW. Jadi bersumpah hanya boleh dengan Allah Ta'ala. Ya, ucapan sumpah itu dimulai dengan seperti billahi, wallahi, tallahi. Ya, maka ini semua adalah bentuk yang membawa kepada pemahaman, iaitu tentang sumpah. Ada pun sumpah yang terlarang seperti demi hidupku, demi hidupmu, demi rakyat, demi kesejahteraan, ya. Begitu orang-orang kafir jahiliah dulu, iaitu demi Lata dan Uzza, demi Kaabah, dan pelbagai lagi. Semuanya itu adalah dilarang, yang semuanya itu dikhawatiri membawa kepada kesyirikan akbar atau syirik asghar yang hendaknya kita jauhi. Baik, sekarang kita teruskan penjelasan Syekh rahimahullah pada muka surat 528. Wajibnya membenarkan sumpah atas nama Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa billahi falyasduq, wa man khulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah." Sesiapa sahaja yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Sesiapa saja yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaklah ia redha, yakni membenarkannya. Dan siapa saja yang tidak redha, maka lepaslah ia dari Allah. Apabila ada seorang Muslim yang bersumpah atas nama Allah Ta'ala, maka wajib bagi kita untuk membenarkan dan menerimanya. Iaitu adalah sikap yang hendaknya kita jalani. Apabila seseorang dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, maka kewajipan kita adalah membenarkan dan menerimanya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bahawasanya merasa cukup dengan sumpah atas nama Allah Azza wa Jal termasuk pengagungan kepada Allah. Sebab orang yang bersumpah itu, ya, dia menegaskan apa-apa yang menjadi materi sumpahnya ataupun bahan sumpahnya, isi kandung sumpahnya melalui pengagungan dengan cara bersumpah. Ya, dengan cara bersumpah, yaitu pengagungan terhadap zat yang ia bersumpah dengan namanya. Sehingga sesiapa saja yang mengagungkan zat yang ia bersumpah dengannya, hendaklah orang yang bersumpah itu menjadi dibenarkan. Kerananya sikap tidak puas terhadap sumpah atas nama Allah padanya terdapat pengurangan terhadap sikap mengagungkan Allah. Dan sikap demikian ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Sikap merasa puas terhadap sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, sumpah tersebut berkenaan dengan hal-hal yang bersifat syar'i. Maka sesungguhnya ia wajib redha terhadap sumpah atas nama Allah yang dilontarkan oleh orang yang dituduh bersalah sampai ia bersumpah. Maka wajib redha dengan sumpah ini sesuai ketetapan hukum syariat. Walaupun barangkali dia berani bersumpah dengan nama Allah, ya, untuk barangkali melepaskan dirinya daripada sesuatu hukuman, padahal dia bersalah, dia tahu, tapi dia mengaku, dia bersumpah, maka kita wajib membenarkan. Kenapa? Ini ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Nanti akan datang hadis tentang itu, ya.
Dan kita ketahui bahawa bersumpah dengan nama Allah ni bukan perkara kecil, tak boleh dimain-main, tak boleh bermain-main. Apatah lagi bersumpah palsu. Kerana implikasinya sangat besar pada orang yang bersumpah. Ya, dia boleh lepas daripada hukuman manusia. Dia boleh lepas daripada hukum dunia, tapi dia tak akan lepas daripada hukuman Allah Ta'ala. Sebab itu dosa besar di antaranya adalah iaitu bersumpah palsu. Salah satu daripada dosa-dosa besar Al-Kabair. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah letak dalam kitab itu. Kerana berdasarkan hadis Nabi SAW di antaranya Al-Kabairul Ishraku Billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Wal yaminul ghamus. Tu dia kaitan dengan tajuk. Dosa-dosa besar tu adalah menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan bersumpah palsu. Itu dosa besar. Sebab bila dia bersumpah dengan nama Allah, dia lepas. Ya, sebab bila seseorang itu bersumpah demi Allah, ya, demi kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, dia sebut, aku tak mencuri. Padahal dia mencuri. Sebab itu ada orang berani bersumpah dengan nama Allah. Jadi bagaimana kedudukannya? Maka diterima. Percaya. Ya. Kedua, sumpah tersebut berkenaan dengan hal-hal yang diketahui oleh indera manusia. Jika orang yang bersumpah itu dikenal jujur dan terpercaya, maka engkau wajib redha dengan sumpahnya tersebut. Ini tak ada masalah. Jika keadaannya tidak seperti itu, maka engkau harus membuang keredaan pada sumpahnya. Oleh kerana itu, ketika Nabi SAW bersabda kepada Huwayyishah dan Muhayyishah, yubarri'ukum Yahudun bi khamsina yamina. Qalu kaifa narda ya Rasulullah bi aimanil Yahud. Yahudi akan bebas tanggungannya pada kamu semua dengan 50 kali sumpah. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat redha dengan sumpah-sumpahnya orang Yahudi? Sebab orang Yahudi itu orang kafir kan, maka dia menipu. Macam mana kami nak redha? Dia bersumpah. Lalu kata Nabi SAW pun, maka Nabi SAW pun menyetujui mereka dalam hal itu. Fadilatul Syekh rahimahullah kembali menjelaskan, apabila dikaitkan dengan orang yang menerima sumpah, maka apakah ia wajib membenarkannya atau tidak? Ya. Maka keadaannya tidak lepas dari lima keadaan berikut. Ya, 5 keadaan berikut. Yang pertama, apabila diketahui kedustaannya, maka tidak ada seorang pun berkata sesungguhnya ia wajib dibenarkan. Jadi kalau tahu dia dusta, maka kita tak ada seorang pun yang membenarkannya. Kedua, apabila kedustaannya itu lebih jelas, maka ia tidak mesti dibenarkan. Walaupun dia bersumpah dengan nama Allah, tapi memang terbukti ada saksi, cukup syarat dan sebagainya, maka walaupun dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, ya, tapi persaksiannya itu tidak diterima. Ketiga, apabila kedustaan dan kebenarannya pada posisi seimbang, maka wajib membenarkannya. 50-50. Keempat, bila kebenarannya itu lebih jelas, maka wajib membenarkannya. Kelima, bila ketahui kebenarannya, maka wajib untuk membenarkannya. Ini keadaan-keadaan, ya, di antara benar dan dusta dalam sumpahnya. Tak terima ke tidak, atau nak membenarkan atau tidak. Semua ini berlaku pada hal-hal yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Adapun pada hal-hal syar'i dalam bab at-tahakkum, maka wajib redha dengan sumpah dan berpegang erat dengan segala natijahnya. Sebab yang demikian itu masuk dalam bab ar-ridha bil hukm syar'i. Sikap redha terhadap hukum syar'i, dan ini wajib hukumnya. Ni kalau tidak ada, ya, kalau tak dapat ditangkap dengan panca indera, tak ada saksi dan sebagainya. Contoh orang menuduh. Orang yang menuduh mesti datangkan bukti. Orang yang dituduh mesti mempertahankan diri. Tapi kalau tak ada bukti, apa yang dia nak buat? Dia bersumpah. Tak ada bukti. Dia ada bukti tapi tak dapat ditunjukkan. Contoh orang tuduh dia mencuri, padahal dia tak mencuri, tapi orang tuduh juga dia mencuri. Tengok ni, ya. Ataupun orang tuduh dia pengedar dadah, ya, tapi dia bukan pengedar dadah, ya. Tapi dadah tu bila polis buat pemeriksaan ada belakang kereta dia. Dia pun terkejut, macam mana dadah dari sini? Macam mana dia nak bukti? Sebab tak ada bukti, memang bukti tu ada pada dia. Betul kan? Yang mendakwanya, bukti nampak ni ada sini. Jadi macam mana dia mempertahankan diri? Dia bersumpah. Dalam mahkamah ada lah aturan-aturan dia, ya. Tapi maknanya walaupun dari segi hukum dunia dia
Barangkali dia disabitkan kesalahan, tapi hukum akhirat dia akan diadili, selamat. Sebab dia barangkali dia dianiaya, ataupun pada hari itu dia bawa kereta orang lain, dan macam-macam kemungkinan. Ya. Dan mahkamah pun tentu akan teliti dalam bab ini. Dia akan menyemak latar belakangnya, pernah ada kes jenayah atau tidak, dan sebagainya, ke mana dia pergi dan sebagainya. Baik. Jadi wajibnya menjaga sumpah atas nama Allah Ta'ala. Hati yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentunya akan menjaga sumpahnya. Sebab dalam sumpahnya itu disebutkan nama Allah Ta'ala. Ya, jangan bermain-main dengan nama-nama Allah Ta'ala atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab dia sekarang sedang menyandarkan apa yang dia dakwa, ya, kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ya. Jadi takutlah akan kemurkaan Allah jika dia bersumpah, iaitu bersumpah palsu. Dia boleh menipu manusia, tetapi dia tidak boleh menipu Allah Ta'ala. Hati yang mengagungkan Allah Ta'ala tentunya akan menjaga sumpahnya. Sebab dalam sumpahnya itu disebutkan nama Allah Ta'ala. Dan ia pun tidak akan bersumpah selain pada kebaikan. Allah Ta'ala menuntut orang-orang yang beriman untuk menjaga sumpahnya jika mereka benar-benar mengagungkannya. Allah Ta'ala berfirman, La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Yang ini untuk bersumpah. Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 89. Supaya seseorang dikatakan telah menjaga sumpahnya, maka ia harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut. Ia harus, yang pertama, sebelum bersumpah. Ini etika, aturan dalam bersumpah. Ia harus menjaga untuk tidak banyak bersumpah. Jika ia ingin bersumpah, hendaklah ia mempertimbangkan apakah dengan bersumpah akan membawa maslahat yang besar atau hanya maslahat yang bersifat sementara. Ia juga harus menghadirkan di dalam hatinya sikap merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, serta merasa takut jika Allah hanya menjadi barang dagangan dia. Dia mempergunakan nama Allah dan bersumpah. Sikit-sikit bersumpah. Barangkali tujuan untuk melariskan perniagaan dia ke, atau apa-apa sajalah, yang mana di situ dia ada kepentingan, ya, duniawi. Kedua, ketika bersumpah, ia hanya akan bersumpah apabila ada maslahat yang besar. Dan ia harus benar, yakni jujur dalam sumpahnya, serta harus dengan menyebut nama Allah Ta'ala, bukan atas nama selainnya. Ini dalam keadaan yang sangat memerlukan sahaja. Tidak ada jalan lain dah kecuali dengan bersumpah. Contoh, nak membebaskan diri dia, ya, daripada tuduhan-tuduhan yang dia tak dapat datangkan bukti. Maka apa yang dia boleh lakukan adalah bersumpah dengan nama Allah bahawa dia berlepas diri daripada segala tuduhan. Contoh, orang menuduhnya, ya, macam-macam lah, mencuri ke, menipu ke, ya, ataupun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk ke, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah bersumpah, hendaklah ia menjaga sumpahnya, yakni ia tidak boleh membatalkan sumpahnya tersebut kecuali ada tuntutan syar'i, seperti ada maslahat yang lebih besar. Sekarang orang, kalau di zaman kita ni, orang buat akuan bersumpah. Akuan bersumpah tulis ke mahkamah, ya. Jadi kalau dia batalkan sumpah dia, ada implikasi, adalah dia hukum dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah perkara yang sangat besar. Keempat, membatalkan sumpahnya. Apabila ia membatalkan sumpahnya disebabkan adanya maslahat yang lebih besar, maka ia harus membayar kafarah, yakni tebusan, yakni berupa membebaskan seorang budak hamba, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Dan jika ia tidak mampu menunaikan salah satu ketiga kafarah tersebut, maka ia harus berpuasa selama 3 hari. Jadi ada 4 urutan bagi sesiapa yang melanggar atau membatalkan sumpah, maka wajib bayar kafarah. Dalilnya daripada surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 89. Tu. Ayat penuhnya adalah walakin yu'akhizukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsa ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum
aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah, ya, yakni melanggar sumpah, fakaffaratuhu it'amun, iaitu bagi makan asyarati masakin, 10 orang miskin. Ya, bagi makan 10 orang miskin. Iaitu makanan yang biasa kamu berikan pada keluarga kamu. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian ya, kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak, seorang hamba. Kalau kamu tak mendapati, tak boleh buat 3 perkara tu, faman lam yajid, maka naklah kamu fasiyamu 3 ayyam, puasa 3 hari. Ya, puasa selama 3 hari. Itulah dia kafarah sumpah. Zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Apabila kamu menyelisihi sumpah kamu, ataupun kamu langgar, ataupun kamu batalkan sumpah. Ya, contoh orang dah buat akuan berkanun sumpah, benar dia batalkan. Dia kata sebenarnya sumpah yang pertama tu tak betul, saya dipaksa, contohnya. Saya dipaksa dibayar duit 1 juta. Ya, tetapi kemudian timbul rasa takut pada Allah, lalu dia mengisytiharkan, dia nak batalkan sumpahnya itu. Sebenarnya sumpahnya itu adalah sumpah palsu, ataupun sumpah yang dipaksa. Boleh berlaku ni, ya, dalam paksaan. Itu dalam mahkamah tu, dalam kanun jinayah syariah ada dibahaskan tentang sumpah, ya, dalam mahkamah dan sebagainya, dalam kes-kes jinayah dan seumpamanya. Dan itu memang berlaku sampai ke hari ini dalam mahkamah. Sebab tu ada akuan bersumpah macam-macam, ya. Tengok kita pun bersumpah juga. Contoh kita pergi ke tu yang cok tu, Pesuruhanjaya Sumpah nama dia kan, mengesahkan ni sijil kita ni, sijil ori bawa salinan surat pengakuan gaji sekian-sekian, nak buat permohonan itu, nak buat permohonan ni, pengakuan yang kita masih bujang, belum pernah berkahwin, macam-macam tu kan akuan sumpah tu. Tu. Yang itu dari sisi validity untuk perundangan. Dan memang itu adalah perkara yang disyaratkan dan diperlukan. Baik. Kemudian larangan banyak bersumpah. Ni larangan banyak bersumpah. Banyak bersumpah merupakan tanda dari lemahnya hati terhadap pengagungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti ini akan sering bersumpah untuk meraih kepentingan duniawi, meskipun pada hal-hal yang remeh. Sikit-sikit wallahi, ya, sikit-sikit je, demi Allah saya cakap betul. Sikit-sikit demi Allah saya tak tipu. Sikit-sikit tak perlu. Ya. Tu. Ya, orang yang sering bersumpah seperti itu, ya, untuk meraih kepentingan duniawi meskipun pada hal-hal yang remeh, ia menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai jambatan untuk meraih kenikmatan dunia. Jika ia membeli, ia bersumpah. Jika ia menjual pun ia bersumpah. Jika ia bercerita pun ia bersumpah. Sumpah, aku tak cakap bohong, aku cakap betul ni. Tak perlu. Ya. Kalau kamu bercakap benar, katakan yang benar. Tak perlu nak disandarkan pada Allah. Kerana lambat laun nanti kamu akan menyalahgunakan, sering bersumpah sehingga dalam bab urusan menipu pun kamu bersumpah. Nampak tak? Nak tutup pintu-pintu tu. Jangan bermudah-mudah menggunakan nama Allah untuk bersumpah, kerana implikasinya berat. Orang mempercayai, ya, selalunya untuk mendapat keyakinan daripada orang. Demi Allah ni barang jualan saya ni, ya, memang berkualiti, dijamin. Demi Allah satu, kena dijamin lagi. Ya, macam-macam. Ya, tiba-tiba orang yang beli tu bawa balik, tengok-tengok, ya, tak seperti apa yang dia sebut. Bagaimana? Ya. Demikianlah ketika ia memerlukan sesuatu dari kenikmatan dunia yang semu ini, dunia yang sementara ini, ia akan mengejarnya dengan cara bersumpah. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang sesudahnya, lalu orang-orang yang sesudahnya, kemudian datanglah satu kaum, kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Banyak sumpah.
Sikit-sikit nak bersumpah. Pada umumnya, orang yang bersaksi itu harus didahului dengan bersumpah. Maka mudahnya memberikan kesaksian sebelum diminta menjadikannya mudah bersumpah. Terlalu banyak bersumpah termasuk perlanggaran terhadap tauhid kerana menunjukkan lemahnya pengagungan pada Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mahhaqatun lil-kasb. Ya, mamhaqatun lil-kasb. Sumpah itu dapat melariskan dagangan, tetapi menghapuskan berkah usaha. Ya, kalau nak berjual beli sajalah, cerita tentang produknya. Ya, ini kualiti bagus. Ya, ada waranti, ada apa? Garanti setahun. Ya, ada perkhidmatan setelah belian, servis bagus, datang ke sini. Semua akan dimudahkan. Itu contoh. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, Salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Usyaitun zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallaha bada'atah la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. 3 orang yang Allah Ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka. Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ini adalah tentang kisah di negeri akhirat, di padang mahsyar. Siapa mereka itu? Allah tak nak berbicara, Allah tak nak mensucikan mereka dan mereka mendapat azab yang sangat pedih. Yang pertama, lelaki tua beruban yang berzina. Waliyazubillah. Semoga Allah menjaga kita daripada keburukan zina dan jalan-jalan yang membawa kepadanya, apatah lagi di zaman ini. Yang kedua, orang melarat tapi congkak. Orang susah tapi sombong. Ya, orang miskin sombong. Yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tu dia bersumpah ni. Dia tidak membeli melainkan dengan bersumpah atas nama Allah. Dan ia tidak menjual melainkan dengan bersumpah atas nama Allah. Jadi nama Allah itu bukan untuk dipermain-main atau dijual beli. Ya, nama Allah itu sangat agung, sangat mulia. Jadi kita dalam berurusan, cukuplah kita sesama manusia guna kemahiran, kepakaran kita, pengetahuan dan apa yang ada dalam perniagaan. Contoh, contoh nak meminta jawatan pun begitu juga. Ya, sumpah. Kita kata berduga, wallahi tuan, saya adalah pekerja yang bagus, yang berprestasi, bersifat. Wallahi, sebut begitu. Kalau tuan ambil saya, ya wallahi saya akan berkhidmat dengan sebaik mungkin. Saya akan bersungguh-sungguh bekerja. Saya akan memastikan keuntungan syarikat meningkat 30%. Dia. Ya, apa lagi percayalah kawan tu bila sebut nama Allah. Ya, bukan calang-calang orang kalau nak menyandarkan kepada Allah, kerana ada etika dan implikasi. Mesti orang ni seorang yang jujur, yang bersungguh sebab menyandarkan kepada sumpahnya dengan Allah. Tu kan beri kesan tak? Beri kesan. Tapi rupa-rupanya bila bekerja pemalas. Ya. Kemudian semua kerja nak disuruh. Ya, lembab, tak kreatif, tak berkemahiran. Katakan penipu. Tu menipu, bahaya. Jadi jangan sesekali berwenang-wenang menggunakan nama Allah, kecuali kalau tersangat, terdesak, diperlukan. Contohnya lah, contoh seseorang yang sangat berhajat pada pekerjaan. Ya, tuan ambillah saya. Wallahi saya sangat berhajat pada pekerjaan ini. Saya dah grade tuan, dah 5 tahun dah saya kuhulu kuhili minta kerja. Ya, sedangkan saya ni anak harapan pada keluarga. Mak ayah saya orang miskin. Dan mereka lah tempat bergantung untuk saya bekerja untuk menyara kehidupan mereka. Tu kalau terdesak macam tu, boleh tak? Ada jujur dalam ucapan dia. Itu maka dalam keadaan itu maka diharuskan. Baik. Perbahasan yang terakhir. Orang yang bersumpah namun dimaafkan. Seorang hamba yang terlepas dari lisannya kalimah sumpah, padahal ia tidak bermaksud bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal, maka ia dimaafkan dan tidak digolongkan orang yang banyak bersumpah. Allah Ta'ala berfirman, La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengajakan, yakni untuk bersumpah.
Surah Al-Maidah surah kelima ayat 89. Wallahu a'lam. Jadi selesailah sudah ya sambungan perbahasan bahagian yang untuk siri yang kedua tentang ya, aktiviti yang ke-27 iaitu bersumpah. Dan bersumpah ini adalah salah satu ibadah. Ya, maka apabila ia ibadah, maka hendaklah ia dijalankan menurut sesuai ketentuan syariat. Ya, dan perbahasan tentang bersumpah ini adalah salah satu perkara yang sangat besar sehingga dia masuk dalam kitab-kitab fiqh. Iaitu sering digandingkan iaitu bersumpah dan bernazar. Kerana kedua-duanya ada aturan. Yang kedua-duanya jika dilanggar ada kafarah. Ya, kafarah sumpah dan juga kafarah bernazar. Baik. Sama. Jadi Allah memerintahkan kita menjaga sumpah. Wahfazu aimanakum. Dan jagalah sumpah-sumpah kamu. Ya, dan juga sumpah itu dilanggari atau dibatalkan, maka atau dilanggari maka hendaklah membayar kafarah. Ya, kafarah. Sebab tu menunjukkan implikasinya besar. Jangan bermain-main dalam bersumpah. Ya, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Baik. InsyaAllah panjang umur. Kita akan memasuki aktiviti yang ke 28. Ini adalah aktiviti yang terakhir dalam bab yang ke-11, iaitu kesyirikan dalam ucapan. Tapi dalam perbahasan aktiviti yang ke-28 ini akan ada 5 sub perbahasan, iaitu kesyirikan dalam ucapan. Yang pertama nanti perbahasan tentang mencela makhluk atas sesuatu kejadian atau keadaan. Bagaimana kedudukannya? Mencela waktu atau masa. Ya. Contoh mencela makhluk atas sesuatu kejadian atau keadaan ni kadang-kadang kita menyebutnya. Ya, dan kita tak sangka itu mencela. Contoh kita marah pada hujan yang menyebabkan banjir. Kita tak redha. Kita protes contohnya. Ya. Ataupun kita mencela waktu dan masa. Ya. Atau kemudian menyandarkan nikmat pada selain Allah Azza wa Jalla. Boleh tak? Ya. Kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ini ada kaitan dengan bab bersumpah. Kemudian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Boleh atau tidak? Ini di antara ya, perkara-perkara yang akan dibahaskan atau dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dalam aktiviti yang ke-28 yang merupakan contoh aktiviti atau amalan yang sering berlaku di dalam kehidupan seharian seorang Muslim. Yang mana hendaklah semuanya dia hendaknya berhati-hati, teliti. Ya, dengan sebab itu pentingnya memiliki ilmu, ya, ilmu syar'i tentang hal ini, agar jangan ucapan atau tindakan atau i'tiqadnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, yang paling menakutkan membawa kepada kekufuran. Yang menatijahkan apa? Terbatalnya keislaman. Tanpa dia sedar atau dia sedar. Dan kedua-duanya hendaknya lah dielakkan. Sebab itu mempelajari tentang tauhid ini dengan perincian-perinciannya adalah menjadi kewajipan bagi seorang mukallaf. Dia bukan perkara kecil. Dia adalah perkara besar. Sebab itu menuntut ilmu tauhid ni ya, dia berterusan. Diulang-ulang. Ya, dan diperbanyakkan ya untuk mengkaji, ya, mengulang kaji, ya, dan lebih memperincikan hal-hal yang dibincangkan. Supaya dengan itu dia dapat mentahqiq tauhidnya dengan benar. Dan selamatlah dia daripada sebarang kesamaran ataupun syubhat-syubhat yang masuk ya, di dalam urusan tauhid. Kerana perkara yang paling berbahaya sekali adalah masuknya syubhat di dalam urusan tauhid. Ya, sehingga tauhid itu tersamarkan, ya, diganti dengan kesyirikan. Ya, syirik itu dianggap tauhid dan tauhid itu pula dianggap syirik. Ini sungguh keadaan yang sangat berbahaya. Ya, dengan itu marilah sama-sama kita meneruskan semangat dan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Dan jangan lepaskan diri daripada menuntut ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah kewajipan sepanjang usia sampai mati. Ya, kerana selamat tauhid, selamat yang lain. Ya. Jatuh tauhid, rosak tauhid, terbatal tauhid, habis semua yang lain. Ya, walaupun yang lain itu sempurna pelaksanaannya. Ya, sebagaimana contoh dalam amal ibadah, apabila solat itu baik, maka baiklah amal-amal yang lain. Kalau rosak solat, maka rosaklah amalan-amalan yang lain. Jadi sangat berkait erat
Ya, apatah lagi tauhid, dia adalah merupakan syarat yang wajib ada, yang tak boleh hilang, tak boleh tercacatkan. Dengan itu, kewajipan kita adalah menjaga tauhid, memeliharanya. Ya, jangan sekali-kali dia dimasuki oleh ya pembatalnya ataupun yang akan mencacatkannya, yaitu kesyirikan dan perkara-perkara yang terkait dengannya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.